Hai semua, terima kasih kerana masih lagi bersama saya. Dalam segmen ini, saya akan terangkan kepada anda serba sedikit hal berkaitan dengan pelaburan. Anda mesti nak tahu bagaimana wang yang telah anda laburkan dilindungi dari inflasi, kuasa faedah kompaun serta risiko dan pulangan dalam pelaburan, bukan? Jom, saya terangkan terlebih dahulu mengenai inflasi. Inflasi menyebabkan nilai wang anda mengecil. Sebagai contoh, jika dahulu dengan wang RM1 anda boleh membeli 4 cawan teh. Hari ini, nilai yang sama anda mungkin hanya boleh membeli setengah cawan teh. Sesuatu yang mengejutkan, bukan? Itulah sebabnya anda kena melabur. Katakan jika anda mempunyai RM1,000 dan menyimpannya di dalam almari, pasti nilainya akan tetap sama. 10 tahun lagi, nilainya akan kekal pada RM1,000. Tetapi, barangan yang anda mampu beli dengan wang berkenaan mungkin tidak sama dengan sebelum ini. Tetapi, jika anda melabur dan menerima pulangan 10% setiap tahun, wang berkenaan akan berkembang kepada kira-kira RM2,707. Dan sebenarnya, pelaburan anda ini dikembangkan oleh kuasa faedah kompaun. Dengan faedah kompaun, modal anda akan dikembangkan dengan pantas. Hal ini boleh terjadi sekiranya modal pelaburan dan dividen tidak dikeluarkan sepanjang tempoh pelaburan. Untuk maklumat anda, semakin lama tempoh pelaburan, semakin besarlah tabungan yang boleh anda bina. Menarik kan? Dan saya juga nak anda tahu bahawa ada 2 cara untuk mengembangkan wang anda. Yang pertama, kekalkan dengan pelaburan asal. Dan kedua, laburkan semula dengan agihan pendapatan ataupun dividen. Tetapi anda perlu tahu, jika melabur pasti akan ada risiko dan pulangan. Dan secara asasnya, semakin tinggi risiko, semakin tinggilah pulangan yang anda akan dapat. Anda sebaiknya mencari pelaburan yang memberi pulangan melebihi kadar inflasi semasa. Sebagai contoh, pulangan untuk deposit tetap ialah sekitar 2 hingga 4%. Jadi risiko untuk anda kehilangan pelaburan anda adalah sangat rendah. Namun sekiranya anda berani mengambil risiko, anda boleh melabur dalam pasaran saham dan anda mungkin menerima pulangan sehingga 8% tahun. Namun risiko untuk anda kehilangan wang anda adalah sangat tinggi. Lebih tinggi risiko yang anda ambil, maka lebih tinggilah pulangannya. Yang penting untuk melabur, anda perlu ada apa? Cuba teka. Yang penting anda kena ada panduan. Untuk memulakan pelaburan, anda mestilah menetapkan dahulu matlamat pelaburan anda. Anda perlu mendapatkan maklumat lengkap berkenaan produk pelaburan. Dan akhir sekali, anda perlu bandingkan purata pulangan yang ditawarkan dan kenal pasti risiko yang terlibat. Contoh pelaburan berisiko rendah adalah simpanan tetap dan juga simpanan. Manakala risiko sederhana adalah unit amanah dan bond. Untuk risiko yang tinggi pula, pasaran saham dan derivatif bersedia menanti anda. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung seminar kali ini. Sebelum mengakhiri seminar ini, kita lihat semula apakah langkah-langkah untuk anda mengurus kewangan dan pelaburan. Pertama, anda perlu membuat bajet. Menerusi bajet, anda boleh mula mengurus pendapatan dan perbelanjaan dengan berkesan. Apabila sudah bijak mengurus perbelanjaan, anda pastinya akan mempunyai wang lebihan untuk melabur. Apabila mula melabur, pastikan anda menetapkan matlamat. Kemudian, jadikan ia satu komitmen yang perlu direalisasikan. Anda pasti sudah faham perkara berkaitan dengan pelaburan seperti inflasi, kuasa faedah kompaun dan juga risiko dan pulangan dalam pelaburan setelah saya jelaskan. Jadi, pastikan anda dapat mengurus kewangan dan pelaburan dengan baik supaya segala impian anda menjadi kenyataan. Sekian sahaja untuk seminar pelaburan 360 hari bertajuk Perancangan Kewangan. Untuk modul-modul seminar pelaburan 360 hari yang lain, sila ke laman web Amanah Saham Nasional Berhad. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di ruang maya anda.